tuan-tuan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kita dah pun sampai ke kemuncak kepada kempen pilihan raya. Ada lagi 57 minit sebelum kempen ini berakhir. Kita diarahkan ditamatkan untuk menamatkan kempen pada pukul 11.59 malam ini. Dan esok pagi semua orang akan membuat pemilihan, mengundi parti mana yang dia rasa sesuai dan pemimpin mana yang dia rasa boleh jadi pemimpin. Saya juga terlupa untuk mengalu-alukan Yang berhormat Ustaz Fakhruddin dan Yang berhormat Ustaz Faisal, dua adun kita daripada Perak bersama pasukan daripada Perak yang hadir membantu Tasik Gelugong pada hari ini, pada pilihan raya kali ini. Terima kasih banyak tim pasukan daripada negeri Perak. Tuan-tuan dan puan sekalian, gelombang sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional semakin hari semakin meningkat. Mula-mula kita ingat selepas berlaku beberapa insiden, kita ingat tak ada orang sokong Perikatan Nasional ni, terutamanya di Kedah. Kita ingat setelah ditangkap Datuk Seri Sanusi jam 3 pagi di penginapan dia di Kuala Lumpur, mungkin selepas tu tak ada orang serak dah, orang tak sokong dah Perikatan, orang tak sokong dah Datuk Seri Sanusi, dan orang tak ada lah kalau buat ceramah pun orang tak main lah. Tapi rupa-rupanya malam ni, petang tadi bermula berlarak atas highway. Saya pun tadi daripada Lustang, atas highway tu tak nampak lagi lah bendera PH, semua bendera perikatan. Dan yang paling syok sekali, kita potong lori ke duk tak mana ke, buka tingkap, suara tangan angkat lagu tu lah, mereka pun angkat tangan balik. Pasal mereka tahu dah, kalau angkat tangan lagu ni maknanya angkat tangan lawan. Pulau Pinang tak apa sepak no. Kok Kedah kalau angkat tangan lagu tu bergegak lah khemah. Lagi sekali kalau angkat tangan ni lawan, tak tahu nak lagi. Letih lah. Letih apa kok Kedah hari-hari angkat tangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya malam ni diberitahu untuk cerita tentang apa yang berlaku di Kedah, supaya dia menjadi panduan pengundi-pengundi di Pulau Pinang untuk membuat keputusan dan penilaian. Kerana rekod yang kita ada, pentadbiran kita walaupun tempohnya hanya 3 tahun, tapi kecemerlangan kita mentadbir negeri jauh mengatasi negeri-negeri lain yang telah ditadbir oleh Pakatan Harapan, terutamanya Pulau Pinang. Walaupun tempoh yang singkat, tapi kita berjaya meyakinkan banyak pihak. Kita berjaya meningkatkan kutipan hasil. Kita berjaya meningkatkan reserve keuangan negeri yang tertinggi sejak sejarah negeri Kedah itu ada dalam dunia ni. Itulah reserve yang tertinggi pada zaman kita mentadbir. Kita berjaya mendapat anugerah pengurusan keuangan yang kukuh. Yang bagi anugerah tu ialah Jabatan Audit Negara, Agensi Persekutuan. Yang bagi anugerah tu agensi, bukan pudin. Kita berjaya mendapat anugerah MPC, Malaysian Productivity Committee, tak silap saya, di pejabat dia di Bertam tu. Anugerah tu diberi kepada Setiausaha Kerajaan Negeri dan tim pasukan Sekretariat Pengurusan Kerajaan, pentadbiran. Kita berjaya untuk meyakinkan pelabur-pelabur melabur di negeri Kedah, sehingga kita mendapat jumlah pelaburan yang tertinggi dalam sejarah Kedah dan tertinggi dalam kalangan negeri-negeri lain di Malaysia, jauh mengatasi Pulau Pinang. Kita berjaya mendapat sokongan yang padu daripada pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan negeri, sehingga kan serangan-serangan yang dibuat, terutama dalam isu REE yang bangun mempertahan Menteri Besar, mempertahan kerajaan, ialah pengarah tanah galian negeri PTG.
Pengarah Tanah Galah Negeri ni dia tak ada bendera parti. Dia orang yang bekerja secara profesional, bercakap atas bidang tugas dia. Maka bila ada fakta yang salah dilaporkan, dilemparkan ke tengah masyarakat tentang sesuatu yang tak betul, dia sebagai pengarah jabatan memperbetulkan fakta yang tak betul itu. Kalau orang yang sebut fakta tak betul itu orang biasa kutip-kutip jalan ni, tak apa. Ni yang sebut fakta yang tak betul itu menteri. Menteri itu baru tukar portfolio daripada Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Hal Ehwal Sanusi. Baru dalam sebulan ni. Hari-hari cakap pasal Sanusi. Duk turut pungkok MB Sanusi pi mana pun. Kita nak cadanglah malam ni sebenarnya malam akhir kempen. InsyaAllah kalau Kedah kita pertahan, Datuk Seri Sanusi masih jadi Menteri Besar, diperkenan oleh tuanku, kita nak buka jawatan pegawai khas tu, kita minta Pudin apply jawatan pegawai khas Sanusi. Setuju tuan-tuan? Baru dia boleh ikut merata. Tu tak ada masalah. Nak ikut pun ikutlah. Tu pun kalau dia mau. Tapi orang kulit Menak Baru pun tolaklah dia, kalah berapa belas ribu pilihan raya itu. Tu cerita dia. Mendapat dukungan padu daripada pegawai Kakitangan Kerajaan Negeri ini bukan benda yang mudah tuan-tuan. Apa rahsia kita boleh dapat dukungan daripada pegawai Kakitangan Kerajaan Negeri? Kerana kita memisahkan urusan parti politik, kepartian dengan urusan kerajaan, diasingkan. Urusan kerajaan, kerajaan. Urusan parti, parti. Bila bubar Dewan Undangan Negeri, kita menyerahkan kenderaan rasmi Menteri Besar, kenderaan rasmi Exco kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, dipulangkan semula. Waktu kempen pilihan raya menggunakan aset parti, menggunakan kenderaan peribadi ke sana ke sini. Kita tak guna helikopter. Tak ada helikopter. Adalah helikopter orang buat di baling tu. Adalah tu. Tu pun dia buat isu upah ambil duit mana buat helikopter. 18,000. Budak-budak muda kampung di baling kutip duit daripada bulan 12 hari tu sampailah bulan 7. Buat helikopter tu sikit-sikit. Dia kata 18,000 ustaz. Oi, dia kata, saya penat bro ni. Tu pun dia tanya, ambil duit mana buat helikopter? Tu duit depa yang kami nak tanya, hang pasal apa guna harta rakyat untuk kempen politik? Helikopter kerajaan tu. Orang tanya hak tu, hang tak mau jawab. Hang kata, kami jadi kerajaan, ini Perdana Menteri ikut suka kami lah. Nak sakit hati pasal apa? Kita nak tunjuk contoh. Bila kita mentadbir, kita cakap tentang tata kelola, kita cakap tentang tadbir urus. Tadbir urus tata kelola ni mudah saja. Buat semua pentadbiran, semua urusan-urusan kerajaan ikut General Order, GO. Ada aturan dah. Hak negeri buat cara negeri, hak persekutuan cara persekutuan, agensi cara agensi. Semua tu ada aturan dah. Dan dia tak boleh campur aduk dengan urusan parti politik bersama dengan urusan kerajaan. Menggunakan agensi kerajaan untuk urusan politik kepartian, inilah yang telah dibuat oleh UMNO puluhan tahun. Hasilnya UMNO telah pun ditolak oleh pengundi dalam pilihan raya umum 15 baru ni. PRU 14 itu pun kalah. PAS pun kalah juga. PRU PAS biasa kalah. Tapi hampa tu jadi kerajaan puluhan tahun, orang tolak kerana hampa tidak reti beza apa itu kerajaan, apa itu parti politik. Sekarang hampa mengulangi semula perkara tersebut. Pegawai-pegawai kerajaan ni tuan-tuan, dia naik muak, naik boring, naik bosan. Pasal mereka menerima arahan politik. Sepatutnya mereka menerima arahan pentadbiran kerajaan. Di Kedah kita memisahkan perkara tersebut. Kita membebaskan cengkaman politik kepartian ke atas pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai boleh buat keputusan, boleh bekerja mengikut general order tanpa memilih siapa penyokong parti mana, siapa penyokong parti mana. Pegawai bekerja dengan baik, bekerja dengan laju, tak cukup siang mesyuarat, malam pun buat mesyuarat rasmi kerajaan. Pegawai pergi jumpa MB, Datuk Seri, keputusan kena buat segera. Siang hari jadual penuh. Bolehlah kita buat malam. MB kata boleh, saya memang duk mesyuarat sedia malam-malam. Dia berkata nak buat di mana? Buat di rumah saya, tak apa, saya jamu makan laksa. Pakat pilah meneru di pejabat di tema resmi Seri Mentalun. Mesyuarat rasmi kerajaan buat sampai waktu malam. MB tanya ni buat malam-malam ni tak apa ke? Umpamanya lalu malam-malam ni kami mesyuarat PAS malam-malam lah. Berkata tak apa. Dia seronok bekerja. Sehingga kan banyak urusan-urusan yang lambat
dilajukan. Urusan-urusan contohnya berkaitan dengan kelulusan tanah. Rakyat memohon tanah lama, 30 tahun, 40 tahun. Sampai Tok Wan dia mati dah, tak pergi ambil geran tanah, baru ni cucu dia. Kenapa lambat proses? Kerana mesyuarat tu tak berlaku. Waktu era sebelum ini, mesyuarat jawatankuasa tanah negeri hanya berlaku 2 kali saja setahun. Setahun 2 kali. Zaman Datuk Seri Sanusi, mesyuarat jawatankuasa tanah ni, untuk lulus tanah ni, sebulan 2 kali. Maknanya setahun 24 kali. Cepatlah proses itu berlaku. Kerana pegawai-pegawai ni komited, dia tengok kesungguhan pemimpin bekerja. Dan kita tak memilih bulu. Nak bagi geran tanah ni tak tengok hang penyokong peti mana, tak tengok. Ni papanon kah, wala on kah, wala non, tak tengok. Bagi semua, hak layak bagi. Bukan macam hampa mentadbir dari persekutuan, hampa tengok negeri mana. Kedah, Kelantan, Terengganu, yang ni tak payah. Yang ni kita bagi pelan-pelan, yang ni tak bagi langsung. Yang ni buat bagi payah. Tanya di parlimen, pasal apa tak mau jumpa Menteri Besar Kedah? Dia jawab, ini kerana Menteri Besar negeri Kedah ini samsing, sombong, tidak ada adab, tidak ada akhlak, saudara. Saya tidak ada masalah. Menteri Besar Terengganu kita jumpa 4 kali. Menteri Besar Kelantan kita jumpa beberapa kali. Perlis kita bagi duit sumbangan, dana pada kerajaan kerana nak bayar gaji. Kedah, kerana Kedah ni tidak ada adab, tidak ada akhlak. Saya tidak meletakkan diri saya ke lembah politik serendah itu, saudara. Saya ulang. Adakah betul menteri, Perdana Menteri jawab di parlimen tak mau jumpa ketua kerajaan negeri sebab ketua kerajaan negeri itu kata kat dia macam-macam. Oi, yang hang kata kau orang macam-macam boleh, orang kata kau hang tak boleh. Koyak. Masa bertanding atas pentah politik, waktu itu masing-masing bercakap tentang kelebihan parti masing-masing. Sudah tentulah kita akan sebut pihak lawan kita lemah, kitalah yang hebat, pilihlah kita, jangan pilih pihak lawan. Waktu atas pentah politik, itulah cara dia. Mana ada orang atas pentah politik kempen bagi lawan dia menang? Tak ada. Ada kecuali seorang, ada satu makhluk saja. Yang dulu dia kata no Anwar no DAP, lah dia cium mulut DAP, cium mulut Anwar. Hak tu satu yang makhluk tu. Hak depa duk biasa panggil pokka apa tak tahu. Orang mana pun saya kenal tahu. Hak main malam ni pun ada kot celah-celah pokok tu ada. Depa sudah tak boleh terima kepimpinan UMNO di peringkat pusat, presiden depa tu. Kita terbuka menerima depa dan depa pernah menyatakan komitmen nak undi kita untuk baiki parti depa, depa akan undi kita. Tuan-tuan, di Pulau Pinang dan di negeri-negeri lain termasuk di Kedah, di semua tempat orang-orang UMNO menyatakan kesediaan untuk memberi undi kepada perikatan untuk mereka memberi mesej kepada pemimpin mereka di Putrajaya, tuan-tuan sekalian. Inilah yang orang UMNO takut sangat. Pemimpin UMNO di atas tu takut. Tu yang dia pergi operate mata dekat Korea tu. Dia nak tengok supaya betul tak hak orang tu kata tu betul tak, dia beki repeh mata dia tu. Alhamdulillah, tunggu Ustaz Mutalib. Saya nak sembang deras segahlah Ustaz Mutalib dari bawah. Minta izin Ustaz noh. Pasal malam ni malam lah, kalau tak kata habis tak boleh kata lepas ni. Tuan-tuan sekalian, rakyat menilai prestasi parti politik yang memerintah. Kedua-dua pihak ada pengalaman mentadbir. Baik di peringkat Perikatan Nasional, pengalaman mentadbir negeri-negeri, dan kita pernah mentadbir persekutuan. Yang berhormat Datuk Said Diri Ahmad pernah jadi menteri agama. Mereka PH pernah jadi kerajaan 22 bulan. Tuan-tuan pun tahu rekod PH macam mana. Yang ditunjangi oleh DAP. Tuan-tuan tahu DAP buat apa selama 22 bulan sebelum ni memerintah? Menyebarkan komik-komik komunis di sekolah. Macam-macam lah propaganda DAP. Tuan-tuan duduk di Pulau Pinang, saya pun biasa duduk Pulau Pinang, kita faham sangat. UMNO yang menjadi kerajaan hari ini bersama dengan PH pun lebih lama pengalaman mentadbir persekutuan. Yang akhirnya rakyat tolak dalam pilihan raya umum 14 dan rakyat tolak dalam PRU 15. PRU 15 tuan-tuan, UMNO ni tak ada lah mati. Kedah ni mampu terus. Kelantan pun tak ada, Terengganu pun tak ada. Ni Hanaman pun lagi sekali pun akan berlaku benda yang sama. Kesemua parti-parti politik yang bertanding dalam pilihan raya pada kali ini semua ada track record pernah menjadi kerajaan.
Maka rakyat lebih mudah nak menilai yang mana yang boleh berwibawa, yang lebih berketerampilan, yang bercakap dan buat apa yang dia cakap. Kita tak ambil negeri Kedah, kita ambil tengah jalan. Hak depa kata tebuk atap, tebuk atap. Atap tu tuanku yang buka, oi. Atap tu tuanku yang buka. Angkat sumpah depan tuanku kalau tebuk atap macam mana, kalau tuanku tak setuju. Depa duk kata kita tak hormat raja, hampa duk kata tebuk atap Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dengan restu daripada tuanku, angkat sumpah depan tuanku. Menteri Besar Datuk Seri Sanusi jadi Menteri Besar pun depan tuanku, esko depan tuanku, semua melalui proses demokrasi yang sah yang dibenarkan dalam perlembagaan. Kalau hampa hormat raja, hampa hormat perlembagaan, hampa takkan sebut benda tu, hampa takkan kecoh sampailah hampa sebut. Sendiri mau ingat walaupun 3 tahun kita ambil alih tengah jalan di negeri Kedah, tuan-tuan kena ingat Kedah ni tak ada manifesto. Sebab waktu itu manifesto PAS. Masa tu berasingan, PAS bertanding asing, UMNO, lepas tu PH. Masing-masing parti masing-masing punya manifesto. Bila kita mentadbir bersama, manifesto tu sudah tentulah tak boleh nak dibuat kerana dia mesti dibincang, dipersetujui bersama. Tak apa, walaupun tak ada manifesto, terus mentadbir. Plan pembangunan negeri dah ada. Pegawai-pegawai dah siapkan. Kerajaan sebelum dah ada plan pembangunan negeri. Apa dia? Buat Kedah Metropolis. Apa dia? Buat Subang Special Border Economic Zone Bukit Kayu Hitam. Macam-macam saya nak sebut banyak. Saya sebut contoh yang Kedah Metropolis. Apa dia lagi? Membina loji rawatan ayam. Ni semua kemudahan-kemudahan untuk rakyat. Bila sampai dekat meja Menteri Besar, sampai dekat atas meja Exco, dibentangkan plan pembangunan negeri, yang kita fikir ialah yang ni bagus untuk rakyat, maka teruskan. Walaupun plan itu mai daripada kerajaan sebelum, parti sebelum. Bagi kita, bila kita berpolitik, yang penting ialah rakyat. Yang penting ialah apa manfaat rakyat dapat. Yang penting ialah hala tuju negeri, negara nak pergi ke mana. Kita tak kisah nama tu siapa dapat. Tapi tidak bagi mereka. Bila mereka ambil alih kerajaan persekutuan, mereka menyusahkan projek-projek pembangunan, terutamanya projek Kedah Metropolis ataupun Kulim International Airport yang dicadangkan juga zaman era mereka memerintah. Pasal apa waktu kerajaan hampa perintah dulu, sama dengan hampa, parti yang sama, PKR pun sama-sama PKR juga. Waktu tu pasal apa hampa tak bantah? Lah, bila mai daripada kita, hak bukan sama ideologi politik, hampa bantah. Alasannya dia kata kerana dah ada lapangan terbang terbesar Pulau Pinang, kerana Pulau Pinang tak setuju. Kita pun sebut hak nak buat Kedah Metropolis tu bukannya kapal terbang penumpang, kargo, MRO, maintenance, repair, overhaul. Baik kapal terbang di situ, kargo, hak penumpang semua pergi bayar lepas lalu Jambatan Pulau Pinang. Tak ada masalah. Dia kata tak boleh, kargo pun tak boleh. Apa nak menentang apa? Pelik tak orang berniaga. Kawan ni buka jual nasi lemak. Mai kawan sebelah jual ayak. Dia kata ayak tak boleh niaga. Hang duk piduk jauh sikit. Orang beli nasi lemak, makan lekat, beli ayak kat kawan sebelah. Ayak boleh ku, nasi lemak pun laju. Dah hang fikir, kalau hang fikir mentaliti persaingan. Hang kata, hak mai jual ayak ni nak bunuh aku. Hang jual nasi lemak. Kawan ni jual ayak, masalah apa? Masing-masing melengkapi. Itulah yang politik Islam ajak dekat kita. Yang itulah yang ekonomi Islam ajak dekat kita. Ekonomi dan politik ni mesti saling melengkapi, bukan saling lawan-melawan, bukan saling menindas. Masalahnya mereka mentadbir negara dan negeri ini membawa pemikiran daripada orang putih. Politik mesti menindas, mesti mematikan musuh, mesti menjatuhkan lawan sejatuh-jatuhnya. Walaupun benda tu baik, pemampus buang sebab mai pada musuh. Politik ni tuan-tuan, kita kena tolak jauh-jauh daripada Pulau Pinang. Buang dalam Laut Selat Melaka. Setuju? Tak boleh pakai lah politik macam ni. Kenapa hanya dibenarkan Pulau Pinang saja nak dimajukan, terutama di sebelah pulau? Sedangkan mereka juga mengadu jam jalan raya. Lepas tu nak perbesar lagi airport di sebelah sana. Nak perbesar kok mana abang oi? Tak boleh pergi dah. Dah perbesar. Banyak lagi lah kereta masuk. Lagi lah jam. Tak selesai masalah. Dicadangkan plan yang namanya The Greater Penang. Supaya Penang menjadi hub pusat. Supaya nanti semua negeri-negeri akan bergantung kepada Pulau Pinang. Oi, negeri lain tak layak ke memerintah sendiri? Perak tak layak ke mentadbir sendiri? Kedah tak layak ke menggunakan hasil mahsul bumi dia sendiri? Kenapa nak dipusatkan kepada Pulau Pinang?
Kenapa tetap nak diteruskan pemesanan lapangan terbang Pulau Pinang walaupun sudah pun melebihi daripada kapasiti dia? Walhal apa yang nak dibuat di Kulim bukanlah persaingan pun. Kargo adalah kargo, penumpang di sana, kargo di sini, melengkapi. Tapi kenapa dituruti juga kehendak Pulau Pinang? Tak lain tak bukan, kerana dia lebih mengutamakan rakan politik dia, iaitu DAP. Kalau DAP ni cabut buang, luruh dia ke bawah, tak jadi Perdana Menteri dah. Pentadbiran Bang Non yang ada hari ini lebih mementingkan rakan politik, lebih mementingkan kuasa daripada mementingkan rakyat. Setuju tuan-tuan? Dah setuju tolak buang lah. Tunggu apa lagi? Esoklah malam ni tak boleh pangkah. Pergi pangkah malam ni jenuh jaga polis kat depan sekolah tu. Dia sebut dia Perdana Menteri untuk semua. Hang cakap lagu lain, hang buat lagu lain. Saya Perdana Menteri untuk orang Melayu, orang Iban, orang Dayak, orang Dusun, semua anak saya, saudara. Siapa pun rakyat Malaysia, yang penting dia rakyat, kita akan bela perjuangan rakyat. Kan ini perjuangan reformasi, saudara. Saya ulang. Saya tak mau sebut lah ayat lepas tu bagi MB Kedah sebut sudah lah. Kalau hang cakap, hang buat, urus negara ni ikut peraturan dia, agih peruntukan kepada semua ahli parlimen termasuk kerajaan pembangkang, negeri-negeri punya projek pembangunan dipermudahkan, menjaga hubungan federalisme persekutuan dengan negeri, susun teratak bagi elok. Dia buat bagi elok semua. Manifesto hak dia janji semua dia tunai. Kalau tidak pun dia berusaha tunai, dah terlaksana separuh. Kalau dia buat negara ni dia takbir dengan elok, tuan-tuan, kita tak ada masalah untuk dia terus mentadbir kerajaan. Setuju? Kita tak ada masalah. Inilah politik matang. Masalahnya hang janji lagu lain, buat lagu lain. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Tuan-tuan sebut bukan saya kata. Kalau nak saman semua ni, saya tak sebut. Dia kata dia tak mau salah guna aset kerajaan. Saya akan pastikan semua menteri-menteri tidak salah guna kuasa. Kalau ada yang salah guna kuasa, saya pecat daripada kabinet saya, saudara. Tengok dia di helikopter. Tulis JPM, Jabatan Perdana Menteri, pusing kata. Pergi ceramah helikopter tu. Helikopter tu kerajaan punya. Duit minyak dia kita bayar, duit pilot dia kita bayar. Semua cerita helikopter tu kita bayar. Cukai hampa kutip tu. Kalau hang guna helikopter tu untuk urusan rasmi kerajaan, kita boleh terima. Tapi hang guna terang-terang untuk kempen politik. Dia kata menteri salah guna kuasa, dia pecat. Kalau hang salah guna kuasa, siapa nak pecat hang? Kita lah kena pecat dia esok 12 bulan pangkah perikatan. Tak usah bagi tanah apa-apa ni, tuan-tuan. Tak usah percaya langsung. Kalau orang kata buka mulut bohong, malam ni tak buka mulut pun bohong dah. Tak boleh percaya. Saya tak mau ceritalah pasal orang Melayu Pulau Pinang tadi yang berbahagia Ustaz Fauzi cerita. Polisi di Pulau Pinang ni, polisi mengusir kita keluar secara halus. Dia kata banyak orang Sungai Petani piduk kerja Pulau Pinang, orang Kulim piduk kerja Pulau Pinang. Depa tu orang Pulau Pinang, rumah terpaksa beli Sungai Petani, terpaksa beli di Kulim. Setuju? Pasal rumah koi mahal. Saya tahu lah tok saya, mak saya orang balik pulau. Jangan main-main. Boleh petani, boleh jadi ketua menteri Pulau Pinang tu. Banyak lekeh. Tapi tak kalut lah pasal Pulau Pinang tu Kedah lah kan. Jadi tak kalut lah. Tu pun marah, kelupuk sakan. Kononnya kita nak padam perlembagaan persekutuan, nak ubah, nak buang nama Pulau Pinang. Bukan nak padam, nak habaq sejarahnya macam tu. Nak memperbetulkan semula sejarah yang telah pun ditulis dengan salah. Siapa tulis sejarah tu waktu tu? Penjajah. Penjajah tulis sejarah ikut naratif penjajah, menggambarkan orang Melayu ni bangsa yang merempat. Orang Melayu ni menyerah diri, menyerahkan negeri kepada orang. Orang Melayu bergantung orang. Semua tu tak betul. Orang Melayu lah yang mempertahankan sampai mati. Beribu-ribu orang, perang musuh bisik, macam-macam peristiwa yang membuktikan orang Melayu ni bangsa yang hebat, yang sanggup mempertaruhkan nyawa dan darah untuk pertahanan tanah air.
Bila main penjajah kalih naratif tu menjadikan kita ni kononnya lemah bergantung pada mereka. Tak betul. Yang itulah yang kita nak betul. Apa salah yang kita cakap tentang Melayu? Apa salah kita cakap tentang bangsa? Semua nabi-nabi diutus untuk memperbaiki bangsa dia. Semua para rasul nabi diutus untuk memperkuat, menyatukan kaum dia sendiri. Dalam masa yang sama tidak menindas kaum yang lain. Ini sejarah, ini sirah, ini fakta. Masalah tahu mana? Cakap tentang Melayu, hampa kata resis. Hampa bercakap tentang bangsa hampa tak ada masalah pula. 4 minit lagi. Tu, boh timer macam tu. Dah lah kursi tak bagi, suruh berhenti pula awal. Panggil ceramah jauh-jauh. Lepas ni panggil tak main dah, pasal hampa menang dah. Dia bercakap sangat resis. Tuan-tuan jangan lupa, dia kata kalau mengundi PN di Pulau Pinang, habis tokoh-tokoh kau roboh. Habis kuih kau roboh. Nak tanya tuan-tuan, ada tak tindakan dia ambil atas ucapan dia? Ada tak? Kita buat report polis. Pemuda-pemuda kita, orang awam yang merasa tergugat buat laporan polis. Setakat ini tak ada pun tindakan dia ambil kepada saudara Lim Guain. Tapi bila kena tang kita, report hari ni esok selesai ambil tindakan dah. Arahan daripada atas. Penguatkuasaan undang-undang double standard. Inilah kalau mereka terus berkuasa, mereka akan terus menindas rakyat. Bukan setakat menggunakan kebolehan mereka untuk menindas, menggunakan kuasa, agensi, semua yang mereka ada untuk menindas rakyat. Melayak kita secukup-cukupnya. Tuan-tuan, kalau kita tak berjaya PRN kali ini, tuan-tuan tengoklah 5 tahun lagi depan nak buat apa. Mereka akan balas dendam. Mereka akan buat sungguh-sungguh ligan cari musuh-musuh politik mereka. Lah pun mereka buat dah. 8 bulan Allah bagi pinjam kuasa pun mereka buat macam-macam. Dalam keadaan mereka pun buat salah juga. Kita tak buat salah, tapi mereka tuduh kita buat salah. Mereka kata kat kita, kata kat mereka benda kita tak kata kat mereka. Saya ulang. Mereka kata kat kita, kata kat mereka benda kita tak kata kat mereka. Saya boleh sebut dengan teratur. 10 kali lah ulang kau. Hak mereka kata kita boleh, kita kata kat mereka tak boleh. Mereka kata kita bercakap tak beradab, maki hamun. Hang pun maki hamun orang. Kalau kita bercakap pelan-pelan, mereka tak dengar. Bercakap dengan bahasa darah, bercakap dengan perkataan-perkataan tertentu, baru hampa terjaga, baru hampa tersentak. Sebelum ni hampa tak dengar suara kita. Lah baru hampa dengar. Itulah tujuan dia. Supaya suara kita didengari, supaya kita jangan lagi ditindas di negeri tanah air sendiri. Kalau kita tak berpolitik menggunakan Islam, menggunakan panduan yang Allah bagi pada kita, nak guna apa? Nak takbir negeri, kalau tak guna Islam, nak guna apa? Nak berekonomi, kalau tak guna panduan Quran, nak guna apa? Nak berpolitik, kalau tak guna panduan Quran, nak guna apa? Mereka tak benarkan kita gunakan benda itu. Sebab itu mereka gunakan akal, mereka gunakan nafsu. Atas guna nafsu dan akal inilah mereka menghalalkan semua senjata mereka ada kepada musuh. Yang penting musuh mesti dijatuhkan dengan apa jua cara sekalipun. Tuan-tuan, di minit-minit terakhir ni, saya nak pesan. Esok hari yang sangat kritikal, yang bertugas sebagai pacar, jagalah betul-betul kubu kita tu, jangan leka, jangan lalai. Kerana mereka akan buat apa saja pada saat-saat akhir ni. Hari ni, malam ni grand finale mereka buat di Sungai Petani. Semua satu kerajaan persekutuan tu turun di Sungai Petani. Lah ni Putrajaya tak ada siapa, lengang. Pi tu ada Pak Gak yang jaga kat Pak Gak. Semua main Sungai Petani. Bermakna kemungkinan besar depa dah rasa Kedah ni memang depa tak boleh pi dah. Depa dah nampak dah depa akan mati, nyawa ikan yang dah berlaku dah di Sungai Petani di Kedah malam ni. Sebab tu yang pakat turun nak bagi oksigen yang terakhir. Itulah yang kita faham. Dah hampa pakat turun tentu semua. Kan orang sakit masuk ICU, nak mati dah. Panggil segala doktor pakar main ni. Pakar bius, pakar jantung, pakar tu semua main kumun kat dia ni. Pasal dia ni nak nazak dah. Semua pakat turun. Maknanya dia nak mati lah tu. Lah PHBN nak mati dah di Kedah. Dan dah nyawa-nyawa ikan di Pulau Pinang. Cuma esok kita cabut gas oksigen tu, mati terus.
InsyaAllah tuan-tuan, kita dah buat kerja sehabis baik dalam tempoh 2 minggu yang penuh dengan pelbagai reka cerita, pelbagai warna-warni politik. InsyaAllah esok kita akan terus turun bekerja memastikan pengundi-pengundi kita memilih Perikatan Nasional. Dan jangan lupa, akhir sekali senjata kita adalah senjata bermunajat, berdoa kepada Allah. Yang ni mereka tak ada. Mereka boleh doa tapi mereka tak buat. Kita buat kata solat hajat, mereka tak ada pun poster solat hajat. Ada tak solat hajat? Kalau mereka ada pun kita tak tahu, tapi poster tak ada. Kita ada kekuatan tu. Bila kita doa, hampa kata kita tunggang agama, dah kita doa dah. Kalau tak guna agama, nak guna binatang apa woi? Tak faham lah mereka ni. Tuan-tuan, itulah yang benda yang penting di saat-saat akhir. Saya nak cakap panjang lagi tapi masa dah suntuk. Kita ada lagi Yang Berhormat Datuk Sadri Ahmad. Moga-moga selepas ini, malam ni kita hadir, kita masih lagi belum jadi kerajaan. 12 bulan, esok kita mengundi. 13 bulan kita akan melihat kepimpinan baru negeri Pulau Pinang daripada Perikatan Takbir.